Assalamualaikum and hello everyone. How are you today? So, hari ini saya Nurul Fatin Aina dan partner saya Masuri Rashdi, pelatih dari HKL, akan menerangkan prosedur 15 iaitu ujian makroskopik dan mikroskopik bagi UFEME. So, jom kita mulakan. Sistem urin juga dikenali sebagai sistem buah pinggang atau saluran kencing. Ia terdiri daripada buah pinggang, ureter, pundi kencing dan uretra. Tujuan sistem kencing ialah untuk menghilangkan sisa dari tubuh, mengawal jumlah darah dan tekanan darah, mengawal tahap elektrolit dan metabolit dan mengawal pH darah. Saluran kencing adalah sistem saluran badan untuk penyingkiran air kencing. Air kencing yang terbentuk di dalam ginjal melalui penapisan darah. Urin kemudiannya melalui ureter ke pundi kencing di mana ia disimpan. Semasa membuang air kecil, air kencing dilepaskan dari pundi kencing melalui uretra keluar badan. Apakah saluran kencing? Saluran kencing merupakan sistem perkumuhan badan untuk menyingkirkan urin yang mengandungi sisa kumuhan dan lebihan bendalir. Penghasilan urin yang normal menunjukkan semua organ dalam saluran kencing berfungsi dengan baik. Apakah kepentingan saluran kencing? Saluran kencing penting kerana ia menapis sisa kumuhan dan bendalir daripada saluran darah dan menyingkirkannya daripada badan. Seterusnya, kita pergi kepada apakah UFEME. UFEME adalah merupakan singkatan bagi Urine Full Examination and Microscopical Examination. Ia juga dikenali sebagai urine analysis. Ujian dilakukan ke atas sampel urin bagi mengesan dan merawat penyakit seperti jangkitan pada saluran kencing, UTI, penyakit buah pinggang dan diabetes. Ia dilakukan dengan memeriksa urin secara makroskopik, konsentrasi urin dan kandungan dalam urin. Dengan mikroskopik, kita melihat warna, kekeruhan, bau, isi padu. Bagi ujian kimia, kita melihat pada spesifik gravity, pH, glukosa, protein, darah, leukosit, nitrat, keton, bilirubin atau urobilinogen. Bagi mikroskopik pula, kita memberi perhatian kepada sel darah merah, sel darah putih, sel epitelia, mikroorganisma seperti bakteria, yeast dan Trichomonas vaginalis, kristal dan kas. Berikut adalah tujuan UFEME dilakukan untuk pemeriksaan perubatan dan kesihatan rutin secara keseluruhan, sebagai penilaian sebelum pembedahan, sebagai prosedur biasa sebelum dimasukkan ke dalam ward hospital, untuk pemeriksaan penyakit buah pinggang, kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit hati. Untuk menilai gejala-gejala tertentu seperti sakit perut, kencing yang menyakitkan, demam, darah dalam air kencing atau gejala kencing yang lain. Untuk diagnosis keadaan perubatan seperti jangkitan saluran kencing, batu ginjal, kencing manis yang tidak terkawal, kerosakan buah pinggang, kerosakan otot, protein dalam air kencing, pemeriksaan ubat dan keradangan buah pinggang. Untuk memantau perkembangan penyakit dan tindak balas terhadap terapi seperti penyakit buah pinggang yang berkaitan dengan kencing manis dan tekanan darah, kerosakan ginjal, jangkitan buah pinggang, protein dalam air kencing dan darah dalam air kencing. Ia juga sebagai ujian rutin bagi ibu hamil. Antara 3 meja penyakit yang dapat dikesan adalah: pertama, penyakit HEPA dan kepincangan hemolitik dengan melihat parameter bilirubin dan urobilinogen. Kedua, penyakit renal dan saluran air kencing
melihat parameter leukosit, nitrit, protein, darah, pH, dan yang ketiga adalah penyakit diabetes dan kepincangan metabolisme karbohidrat dengan melihat parameter glukosa, keton dan pH. Golongan berisiko yang perlu menjalani UFEME adalah pesakit diabetes, pesakit hipertensi, golongan berumur lebih 50 tahun, golongan obesiti, golongan yang mempunyai keturunan menghidap diabetes atau hipertensi dan pesakit batu karang. Yang dipaparkan adalah carta alih UFEME. Semasa terima permohonan ujian UFEME, kita hendaklah semak maklumat pesakit. Sekiranya tidak lengkap, sila rujuk kepada pegawai pemohon. Sekiranya lengkap, sila terangkan prosedur kepada pesakit. Kemudian, catatkan pemerhatian secara makroskopik, scan barkod pada label bekas urin pesakit, celup strip ke dalam urin dan masukkan strip ke dalam mesin Mission Expert U500. Parameter yang diberi perhatian ketika ini adalah leukosit, eritrosit, nitrat, protein dan pH yang melebihi 7.0. Mana-mana parameter yang memberi keputusan positif hendaklah diteruskan dengan ujian urin mikroskopik menggunakan Cova slide. Dan jika parameter ini menunjukkan negatif result, maka kita perlulah mengeluarkan laporan makmal sebagai negatif. Objektif pertama, mengenal pasti jenis-jenis spesimen yang sesuai digunakan untuk ujian UFEME. Jenis spesimen adalah first morning urine, fresh urine within 2 hours, random urine, namun ia tidak digalakkan kerana akan memberi sisihan keputusan yang luas. Tiada pengawet yang sesuai untuk UFEME. Oleh itu, ujian perlu dilakukan dalam masa 2 jam. Cara pemungutan urin adalah sebelum tidur, buangkan urin. Urin ini tidak akan dipungut. Keesokan hari, urin awal pagi diambil secara teknik rutin midstream, clean cache untuk elak pencemaran squamous epithelial cell. Kemudian urin dipungut ke dalam white mouth bottle lebih kurang 25 ml dan urin dihantar ke makmal dan ujian mestilah dilakukan dalam masa 2 jam. Ciri-ciri bekas bagi spesimen urin adalah white mouth, kaca atau plastik tanpa pengawet, tahan bocor dan screw cap. Objektif yang kedua, menjalankan ujian-ujian makroskopik UFEME. Makroskopik urine analysis adalah ujian awal komponen urin. Pemerhatian secara langsung urin adalah untuk melihat sifat fizikal urin dari segi warna, isi padu, bau dan kekeruhan. Urin yang normal berwarna kuning pucat sehingga kuning gelap atau keperangan atau kelihatan jernih. Bagi isi padu normal urin dalam masa 24 jam adalah 750 hingga 2000 ml. Seterusnya adalah warna dan punca kebarangkalian. Urin yang tidak mempunyai warna atau pucat, puncanya terlalu banyak meminum air. Urin yang berwarna kuning keperang adalah normal. Urin yang berwarna oranye adalah signifikasi kepada hyperbilirubinemia. Ubatan seperti rifampin, pemakanan seperti pengambilan vitamin A atau B kompleks secara berlebihan. Urin yang berwarna merah atau pink adalah signifikasi kepada pendarahan, porphyria, factitious disorder. Ubatan seperti rifampin, phenytoin, phenazopyridine serta pemakanan seperti ubi bit merah terutama dimakan bersama rubab dan bayam. Seterusnya adalah urin yang berwarna hijau adalah signifikasi kepada jangkitan saluran kencing yang disebabkan oleh Pseudomonas. Ubatan seperti methylene blue, Propofol, amitriptyline, promethazine dan pemakanan seperti asparagus. Manakala urin yang berwarna putih adalah signifikasi kepada hyperkalsiuria, fosfaturia, kailuria serta ubatan seperti Propofol.
Dan yang terakhir adalah warna urin yang berwarna hitam atau coklat adalah signifikasi kepada hyperbilirubinemia yang teruk, mungkin mengandungi myoglobulin, bile porphyrin dan homogentic acid atau alkaptoluria, serta disebabkan oleh ubatan seperti metronidazole, nitrofurantoin, sena dan sorbitol. Seterusnya adalah kekeruhan. Penyebab kekeruhan urin boleh dibahagikan kepada patologik dan tidak patologik. Patologik terdiri daripada sel darah merah, sel darah putih, bakteria, yeast, trichomonas, sel renal epithelia, lemak, chyle, abnormal crystal, kalkuli dan nanah. Yang tidak patologik pula terdiri daripada garam amorphous, normal crystal, mucus, mucin, sel squamous, sperma atau cecair prostat. Urin yang normal adalah jernih, manakala urin yang keruh atau berbuih mungkin boleh disebabkan oleh beberapa faktor seperti dehidrasi, lebihan protein dan kristal dalam urin. Seterusnya adalah bau urin. Bau urin yang aromatik adalah signifikasi kepada keadaan pesakit yang normal. Bau urin yang hancing adalah signifikasi kepada jangkitan bakteria, amonia, urea, dan manakala bau yang sweet atau fruity adalah signifikasi kepada pesakit diabetes. Ujian makroskopik yang terakhir adalah isi padu urin. Dalam keadaan normal, pesakit akan mengeluarkan isi padu urin sebanyak 1 liter hingga 1.5 liter dalam masa 24 jam. Dalam keadaan poliuria, isi padu urin adalah melebihi 2 liter dalam masa 24 jam. Dalam keadaan oliguria, urin yang dikeluarkan adalah kurang daripada 500 ml dalam masa 24 jam. Dalam keadaan anuria, urin yang dikeluarkan adalah kurang daripada 200 ml dalam masa 24 jam. Dan dalam keadaan disuria, pesakit tidak membuang urin dalam masa 24 jam. Okey, kita teruskan dengan objektif yang ketiga, iaitu menjalankan ujian-ujian mikroskopi UFE-ME. Apakah ujian mikroskopik urine analysis ni? Secara amnya, mikroskopik urine analysis adalah untuk melihat objek-objek besar dan kecil seperti sel darah merah, sel darah putih, bakteria, kristal, cast, sel squamous dan sebagainya menggunakan mikroskop. Microscopical urine analysis perlu dijalankan setelah ujian kimia urine analysis menunjukkan keputusan positif pada parameter tertentu seperti leukosit, blood, nitrate, protein dan pH melebihi 7. Antara kaedah ujian mikroskopik yang akan dibincangkan dalam video ini adalah kaedah slide, kaedah Kova slide dan kaedah automasi. Sebelum saya terangkan mengenai kaedah slide, jom kita tonton dulu video berkaitan prosedur kaedah slide ini. Selamat menonton! Now I will keep this centrifuge tube into the centrifuge, and as you know we have to keep in opposite position to keep. As you can see that we keep centrifuge tubes in opposite position, and then I will start centrifuge, and you have to enough your centrifuge speed 3000 rpm for 3 minutes centrifuge tube. This sediment actually we need for microscopic examination, so I will discard this supranunt fluid. आपने सुप्रानेंट फ्लूइड को डिस्कार्ड करना है और जो सेडिमेंट है उसको माइक्रोस्कोपी के लिए यूज़ करना है। इसके लिए अब हमें प्रॉपर इसको इस तरह आपने फ्लोर के साथ टैप करना है ट्यूब को, ताकि जो सेडिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएं और जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। ऑल द सेडिमेंट शुड बी प्रॉपरली मिक्स एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूट सो दैट यू कैन डू a good microscopy. Now you can see that sediments are mixed. Now I will put this sediment on the slide. अब ये सेडिमेंट मैंने स्लाइड पे डाले हैं और इस स्लाइड इसको अब मैं कवर स्लिप से
क्लोज करूँगी और फिर माइक्रोस्कोपी हम स्टार्ट करेंगे. Now you can see that sediment I keep on the slide. Almost you need 1 drop only, and now you can start For microscopy, first you keep my lens 10x low power field you use to. Purpose of 10x is to focus the slide. So first you have to focus on 10x. After that, keep high power field 40x we will use for urine microscopy and set the field to observe your. Saya akan terangkan prosedur kaedah slide. Pertama sekali, emparkan 10 ml urin yang diisi dalam tiub selama 5 minit pada 3500 rpm. Kemudian, buangkan supernatant dan tinggalkan 0.5 mendapan. Goncangkan perlahan tiub supaya mendapan sebati. Seterusnya, titiskan setitis mendapan atas slide dan tutup slide dengan sisip kaca. Akhirnya, periksa bawah mikroskop pada kantar 10 dan 40. Laporkan kas pada kantar 10 dan bahan lain pada 40. Laporan haruslah dalam low power field dan high power field. Bagi teknik pembilangan, kaedah low power field menggunakan kantar objektif 10 untuk memeriksa sel squamous epithelia, kas dan mukus. Kaedah ini dilakukan dengan memeriksa di sekeliling cover slip. Sekurang-kurangnya 10 field perlu diperiksa. Manakala bagi kaedah high power field, ia menggunakan kantar objektif 40 untuk memeriksa sel darah merah dan sel darah putih, bakteria dan mikroorganisma lain seperti Trichomonas vaginalis dan seragi, dan juga sel epithelial renal tubular. Kaedah ini dilakukan dengan memeriksa pada kawasan tengah cover slip. Berikut merupakan anggaran normal ujian mikroskopik urine analysis mengikut jenis mendapan. Bagi sel darah merah, anggaran normal adalah 0 hingga 2 per high power field. Bagi sel darah putih, anggaran normal adalah 0 hingga 5 high power field. Bagi sel squamous epithelia, sel renal tubular, kas hyaline, kas epithelia, kas sel darah merah, kas sel darah putih, kas granular berbintil, bakteria, sel ragi, Trichomonas vaginalis dan juga kristal, anggaran normal bagi kesemua adalah tidak dikesan dalam slide. Sebelum saya terangkan kaedah cover slide, jom tonton video ini dulu. Now, let's take just a few minutes to review the variables and the sources of variation in the microscopic examination. The first variable is collection. Variations in volume will cause variations in packing. Remember, sample collection is the foundation of standardization and quality control. The COVA tube is marked to always contain a standard volume of 12 milliliters. The second variation is centrifugation. Remember force, time, and volume. Force is standardized at 400 RCFs or 1500 RPM in a 6-inch rotor. Time is standardized at 5 minutes. The third variation is resuspension of sediment. Dilution and resuspension techniques vary considerably in non-standardized methods. Therefore, a great deal of variation exists. The COVA PETR establishes a standardized dilution of sediment by setting up a 1 milliliter barrier. This PETR also provides a gentle resuspension technique which does not destroy formed elements. The fourth variation is the microscopic slide. The COVA-Glastic Slide 10 eliminates variations. The slide chamber, the amount of sample, the depth of the chamber, and the surface area are all consistent and standardized for each sample. Capillary action evenly distributes all particles. Furthermore, the use of a gridded slide will provide results in cells per microliter. The final variation is result reporting. Kaedah cover slide merupakan antara kaedah yang sering digunakan di klinik-klinik kesihatan. Hal ini kerana kaedah ini lebih cepat dibandingkan dengan kaedah slide. Cover slide ini boleh menampung 10 sampel pada satu masa. Ia mempunyai notch di mana sampel dititiskan dan juga grid untuk pembilangan sel. Saya akan terangkan prosedur kaedah slide.
Pertama sekali, emparkan 10 ml urin yang diisi dalam tiub selama 5 minit pada 3500 rpm. Kemudian, buangkan supernatant dan tinggalkan 0.5 mendapan. Goncangkan perlahan tiub supaya mendapan sebati. Seterusnya, titiskan setitis mendapan atas slide dan tutup slide dengan sisip kaca. Akhirnya, pereksa bawah mikroskop pada kanta 10 dan 40. Lapurkan kas pada kanta 10 dan bahan lain pada 40. Laporan haruslah dalam low power field dan high power field. Jadual pembilangan bagi sampel urin yang diempar adalah seperti yang dipaparkan. Bagi low cell count sampel, pembilangan dibuat pada 10 petak yang berbeza. Manakala, bagi higher cell count sampel, pembilangan dibuat pada 5 petak yang berbeza. Bilangan sel ditukar kepada unit per mikroliter berdasarkan jadual. Anggaran normal bagi sel darah merah adalah 0 hingga 4 per mikroliter dan bagi sel darah putih adalah 0 hingga 2 per mikroliter. Seterusnya, jadual pembilangan bagi sampel urin yang tidak diempar adalah seperti yang dipaparkan. Bagi low cell count sampel, pembilangan dibuat pada 36 petak yang berbeza, manakala bagi higher cell count sampel, pembilangan dibuat pada 10 petak yang berbeza. Seperti biasa, bilangan sel ditukar kepada unit per mikroliter berdasarkan jadual. Anggaran normal bagi sel darah merah adalah 0 hingga 6 per mikroliter dan sel darah putih adalah 0 hingga 3 per mikroliter. Jadual ini selalu digunakan dalam makmal di klinik kesihatan kerana sampel urin tidak perlu diempar dan dieliquate. Sampel hanya terus dititiskan dalam kova slide dan pembilangan terus dilakukan. Sebelum saya teruskan dengan kaedah automasi, jom kita tonton video dulu. Maximize your laboratory performance with the Ocean Hybrid AU4050, a compact, fully automated and integrated urine analyzer that consolidates two industry-proven technologies to perform both urine chemistry and sediment analysis in one small package. This total walk-away system minimizes labor-intensive manual steps and frees operator time for other valuable activities. The easy-to-use analyzer features one-step loading of trusted Ocean dry pad urine chemistry test strips with no calibration required. During analysis, the chemistry module aspirates the sample and precisely dispenses urine on each pad for measurement. The module measures 9 chemistries: glucose, protein, bilirubin, urobilinogen, pH, blood, ketones, nitrites, and leukocytes. For improved accuracy, the color compensation pad accounts for normal urine colors, and abnormal color detection notifies users of false positive reactions. It also performs specific gravity and color and turbidity measurements. The sample rack then advances, based on user-defined criteria, to the flow cytometry module. Here, a probe mixes the sample and aspirates into 2 separate chambers. The sediment chamber is heated to 35 degrees Celsius to remove any amorphous urates. The urine sample is mixed with diluent and fluorescent stain to accurately detect and enumerate formed elements in the sample. It can accurately detect and enumerate red blood cells, white blood cells, epithelial cells, and casts. The analyzer also flags 6 additional elements for review. The bacteria chamber mixes the urine sample with diluent and nucleic acid stain and is heated to 42 degrees Celsius to suppress non-specific staining. This, coupled with the anti-carryover rinse, offers uncompromised bacteria discrimination. The combination of urine chemistry and sediment analysis technologies generates standardized and accurate results in one consolidated report, providing operator confidence time after time. Bagi microscopical urine analysis kaedah automasi, mesin seperti IQ200 digunakan. Prinsip mesin IQ200 adalah
Sistem IQ200 menggunakan flow cell digital imaging yang diklasifikasi menggunakan Auto Particle Recognition (APR) bersama-sama Neural Network Software. IQ200 presents a specimen sandwiched between enveloping the layers of lamina to a microscope coupled to a change coupling device, CCD digital camera. Kamera digital CCD boleh menangkap 500 keping gambar bagi satu sampel. Gambar yang dihasilkan akan diasingkan mengikut jenis partikel. Dalam menjalankan ujian-ujian berkaitan patologi kimia, sudah semestinya QC merupakan aspek yang paling penting. So, bagaimana QC ujian mikroskopik urine analysis dijalankan? Okey, reagen untuk kawalan mutu terdiri daripada IQ Focus yang berfungsi untuk memeriksa paras cahaya dan fokus instrumentasi. IQ Positif pula berfungsi sebagai kontrol abnormal, manakala IQ Negatif yang berfungsi sebagai kontrol normal. Caranya adalah, pertama sekali, tuang reagen-reagen tadi dalam tiub dan susun pada rak kontrol seperti di bawah. Pada baris pertama adalah cleanser sebanyak 3 ml. Pada baris kedua adalah diluent sebanyak 3 ml. Pada baris ketiga adalah juga diluent sebanyak 3 ml. Pada baris keempat dikosongkan. Pada baris kelima, IQ Focus sebanyak 6 ml dengan barcode Focus QC. Pada baris keenam adalah IQ Positif sebanyak 3 ml dengan barcode Positif QC. Pada baris ketujuh adalah IQ Negatif sebanyak 3 ml dengan barcode Negatif QC. Akhir sekali, loadkan rak kontrol pada mesin IQ200 dan tekan start. Anggaran normal bagi sel darah merah adalah 0 hingga 33 per mikroliter, manakala bagi STP adalah 0 hingga 16 per mikroliter. Okey, kita teruskan lagi dengan objektif yang keempat, iaitu mengenal pasti jenis-jenis mendapan dan hablo di bawah pemeriksaan mikroskop serta membuat interpretasi dan signifikasi atas keputusan ujian berkaitan. Jenis-jenis mendapan terbahagi kepada dua, iaitu mendapan organis dan mendapan tidak organis. Mendapan organis adalah sel darah merah, sel darah putih, sel epitelia, kas, Trichomonas vaginalis, yeast, bakteria dan juga sperm. Manakala mendapan tidak organis adalah kalsium oksalat, asid urik, triple fosfat, hipuric acid, cysteine, tyrosin dan juga leucine. Kita start dengan sel darah merah. Sel darah merah berbentuk bulat, cekung dan tidak bernukleus. Kehadiran sel darah merah yang banyak di dalam urin dinamakan hematuria, menunjukkan adanya pendarahan di bahagian saluran kencing, trauma dan juga kalkuli renal. Ia didapati dengan banyak dalam urin wanita haid. Sebab itulah doktor tidak membenarkan wanita haid membuat ujian air kencing bagi mengelakkan keputusan false positif. Sel darah putih berbentuk bulat dan mempunyai pinggir yang tidak rata. Kehadiran yang banyak dikenali sebagai pyuria dan menunjukkan terjadinya jangkitan dan keradangan di bahagian saluran kencing, cystitis dan pyelonephrititis. Sel epithelial squamous berbentuk segi empat dan mempunyai nukleus yang jelas. Kehadirannya yang banyak tidak menunjukkan apa-apa keadaan. Sel epithelial transitional berasal dari pelvis, ureter dan bladder serta lebih kecil dari sel epithelial squamous. Kehadirannya yang sedikit di dalam urin adalah signifikan dan menandakan terdapat penyakit di bahagian tersebut dan tak perlu dilakukan bilangannya. Sel epithelial renal tubular berasal dari bahagian atas salur kencing, berbentuk bulat dan mempunyai nukleus yang besar. Kehadirannya menunjukkan kerosakan pada salur halus buah pinggang yang menyebabkan nephrotic syndrome. Kas hyaline terbentuk daripada gel protein dalam tubular renal dan berbentuk silinder. Ia boleh hadir dalam urin orang dewasa dalam 1 hingga 2 per LPF. Kehadirannya disebabkan oleh aktiviti senaman, dehidrasi dan pengambilan obat diuretik. Kas epithelia mengandungi sel epithelia. Jenis sel epithelia yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan panduan bagi menentukan tempat berlakunya inflamasi pada buah pinggang. Kas granular berbintil berasal dari keruntuhan kas epithelia.
Ia terbentuk akibat degradasi SDM yang terlalu lama di dalam tubul proksimal. Ia boleh hadir dalam urin normal atau abnormal. Kehadirannya boleh disebabkan oleh aktiviti senaman dan penyakit renal kronik. Kehadiran kas sel darah merah merupakan petunjuk kepada kerosakan yang teruk pada glomerulus. Pendarahan transtubular juga boleh membentuk kas. Kas SDM boleh ditemui di dalam glomerular nephritis acute, pendarahan pada renal, lupus, bakteria endocarditis dan septicemia. Kehadiran kas sel darah putih merupakan petunjuk bagi jangkitan, terutamanya pyelonephritis. Ia juga boleh dilihat di dalam penyakit glomerular. Trichomonas vaginalis adalah sejenis protozoa genital yang boleh hadir dalam urin. Kehadirannya menunjukkan jangkitan pada saluran kencing. Sel yeast pula boleh dilihat dalam urin pesakit diabetes, perempuan hamil dan juga kegemukan. Kehadiran bakteria dalam urin merupakan petunjuk kepada jangkitan pada salur kencing. Kalsium oksalat berbentuk seperti envelope. Kehadiran dalam urin menunjukkan diabetes mellitus, penyakit HEPA dan juga jantung. Asid urik berwarna coklat dan boleh hadir dalam berbagai bentuk. Kehadirannya adalah signifikan kepada penyakit gout, nefritis kronik, malignant lymphoma dan juga leukemia. Triple fosfat berbentuk seperti coffin bean. Ia banyak didapati apabila berlaku penyekatan urin dalam penyakit cystitis yang kronik. Hippuric acid tidak berwarna, berbentuk jarum, prism 6 segi atau bintang. Ia hadir dalam urin selepas memakan sayuran atau buahan yang mengandungi asid benzoat. Kehadiran sistin di dalam urin dipanggil cystinuria. Kehadiran sistin dan amino asid dalam buah pinggang dan pundi kencing boleh menyebabkan pembentukan kristal sistin dan batu karang dan seterusnya menyebabkan penyumbatan pada salur kencing. Tyrosin terdapat dalam urin pesakit HEPA yang teruk, manakala leucin mungkin boleh didapati dalam pesakit cystitis dan juga nephritis. Apakah kalkulai? Kalkulai adalah pembentukan batu karang akibat kehadiran garam galian yang banyak dalam saluran kencing, sama ada di dalam buah pinggang, ureter, pundi kencing dan uretra yang boleh menyebabkan berlaku penyumbatan dan pendarahan pada saluran kencing. Rajah memampalkan pembentukan kalkulai pada kidney, bladder dan juga ureter. Contoh kalkulai yang boleh hadir dalam salur kencing adalah kalsium oksalat, asid urik, kalsium karbonat, fosfat, sistin, xanthin dan juga urostalic. Kita teruskan lagi dengan objektif 5 iaitu menganalisa kes-kes urin analisis berdasarkan keputusan makmal yang diperolehi. Kajian kes yang pertama adalah seorang lelaki berusia 45 tahun sukar untuk tidur kerana sakit pada bahagian bawah perut. Beliau telah mengambil aspirin, Tylenol dan 6 botol alkohol serta baring untuk mengurangkan kesakitan, tetapi keadaan beliau masih sama. Beliau tidak pernah mengalami keadaan sakit seperti ini sebelumnya. Pemeriksaan fizikal oleh doktor juga tidak menemui apa-apa yang abnormal. Berikut yang dipaparkan adalah keputusan makroskopik urine analysis dan keputusan mikroskopik urine analysis. Signifikasi bagi kes pertama adalah urin pesakit keruh kerana kehadiran red blood cell dalam urin iaitu hematuria. Punca hematuria boleh disebabkan oleh beberapa faktor seperti inflamasi, trauma dan kalkuli. Kemungkinan pesakit ini mengalami renal calculus. Ujian lanjutan bagi mengesahkan keputusan ini adalah dengan melakukan radiographic studies. Jika keputusan filem menunjukkan acid uric stone, kemungkinan pesakit mempunyai gout, dan jika filem menunjukkan magnesium ammonium phosphate stone, kemungkinan pesakit mengalami jangkitan saluran kencing. Kajian kes 2.
Menurut sejarah pesakit, pesakit merupakan seorang wanita berusia 22 tahun telah dimasukkan ke hospital kerana mengalami bengkak kaki dan berat badan bertambah sebanyak 4 kilo dalam masa seminggu. Beliau mengalami penat terlampau sebulan yang lalu. Tekanan darah menunjukkan 145/95 mmHg. Keputusan makroskopik urin analisis bagi pesakit kajian kes kedua adalah seperti yang dipaparkan. Warna urin adalah kuning, appearance adalah keruh, leukosit adalah negatif, nitrite adalah negatif, pH urin adalah 6, terdapat kehadiran protein 3+, terdapat kehadiran darah 2+, specific gravity adalah 1.020, ketones adalah negatif, glukos adalah negatif dan bilirubin juga negatif. Keputusan mikroskopik pula menunjukkan kehadiran sel darah putih, sel darah merah, kas hyaline, kas sel darah putih, kas sel darah merah, kas granular, mucus dan juga sel epithelial renal tubular. Signifikasi bagi kajian kes kedua adalah kehadiran STM, SDP dan KAS dalam urin menunjukkan pesakit mungkin mengalami nephritis. Penyakit lain yang memberi gambaran yang sama juga adalah Systemic Lupus Erythematosus, SLE, Membrane Proliferative dan Glomerulonephritis. Ujian lanjutan yang perlu dilakukan bagi membantu keputusan adalah melalui ujian serologi seperti ujian antibodi, anti-nuklear dan juga renal biopsi. Kesimpulannya, urinalisis adalah ujian rutin di makmal patologi agar doktor dapat menilai gejala-gejala tertentu pesakit pada peringkat awal. Ujian ini juga dapat memberi petunjuk tentang jenis ujian yang perlu dilakukan seterusnya dalam pendiagnosan penyakit. Selain itu, memiliki sistem perkumuhan yang sihat adalah salah satu nikmat yang patut kita syukuri dan jaga. Amalkanlah gaya hidup sihat dengan bersenam, mengamalkan diet seimbang dan sebagainya. Sekian sahaja daripada kami. Semoga video ini bermanfaat buat semua. Bye-bye.